Daripada pagi tadi kita bangun tidur sampai petang ni, agak-agak ada tak dosa kita buat? Ni tanya ni, cuba jawab tengok. Ada tak? Ada yang kata, Ustaz, saya alhamdulillah semenjak jadi duduk main masjid ni rasa macam tak ada dosa lah, alhamdulillah. Masa dalam 3 tahun ni memang tak ada dosa langsung, masya-Allah. Tuan-tuan, tak berasa berdosa itu menunjuk yang kita sedang tenggelam dalam dosa. Kita buat silap, tuan-tuan. Ada di kalangan kita, di depan saya ni, mungkin ada yang melakukan dosa besar dalam hidup dia. Mungkin ada yang pernah berzina, mungkin ada yang pernah minum arak, mungkin pernah buat dosa-dosa yang besar. Tapi subhanallah, dia dah kembali dah, dia dah tinggal dah benda-benda tu semua. Yang pastinya kita tak akan terlepas daripada melakukan dosa-dosa kecil. Nak tengok benda tak baik, tercakap benda-benda yang tak baik, tangan kita duk buat benda-benda yang tak baik, WhatsApp lah, Facebook lah, benda-benda kadang-kadang tidak ada nasihat, benda yang kita tak boleh nak elak. Dia berlaku, tuan-tuan. Maka salli ala sayyidina Muhammad, Allah perintah apa kat kita? Wa tubu ilallahi jami'an. Wahai, dan bertaubatlah kamu sekaliannya kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang berjaya. Tuan-tuan, ada tanda kita tenggelam dalam dosa. Yang pertama apa dia? Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, kita susah nak menangis. Hati kita jadi keras disebabkan dosa-dosa kita. Orang kata menangislah, menangis. Tuan-tuan, kita boleh menangis dengan macam-macam benda kita boleh menangis. Tapi kita tak boleh menangis pasal dosa. Pasal apa? Pasal kita tak berasa berdosa. Kita tahu kata kita ada dosa, tapi kita tak berasa yang kita ada berdosa. Yang pertama dia, kita tak mampu untuk menangis, tak mampu nak keluar air mata. Subhanallah, kita boleh menangis dengan macam-macam benda sebab kita berasa, tapi dosa kita tak boleh nak rasa. Pasal apa kita tak boleh nak rasa dosa? Sebab kita dah tenggelam dalam dosa. Macam orang berjalan kaki, tuan-tuan, tak pakai kasut. Mula-mula dia sakit kaki tu, tapi berjalan lagi, lama-lama dia dah hilang rasa sakit. Bukan pasal dia tak rasa sakit tu, bukan pasal tak dah hilang tajam batu tu, tapi dia dah tapak kaki dia dah tebal. Macam tu kita dengan dosa. Benda kita ulang-ulang, lama-lama kita tenggelam. Dia kata, menangislah, menangis. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, satu hari ditanya, sallallahu alaihi Muhammad, ada tak momen waktu yang paling istimewa dia dengan Nabi SAW? Dia nak cerita macam mana setiap momen dia dengan Nabi SAW semua istimewa belaka. Dia cari, duduk diam sekejap, baru dia teringat. Dia kata, satu hari aku tidur dengan Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW minta, dia kata, wahai isteriku, boleh tak aku nak bangun untuk berqiyamul lail? Nabi minta pada isteri dia, minta izin pada isteri dia untuk dia bangun qiyamul lail. Muslimat, pernah tak lelaki kita minta macam tu? Saya nak bangun qiyamul lail, Azad. Kita buang terbiak apa lelaki aku. Tak pernah duk minta. Tapi subhanallah, Nabi SAW minta izin isteri dia, saya nak bangun qiyamul lail. Apa Sayyidina Aisyah kata? Sayyidina Aisyah kata, sallallahu alaihi wasallam, saya ni seronok kalau Rasulullah duduk di samping saya. Tapi apa yang menggembirakan Nabi SAW, itu menggembirakan saya. Nabi SAW pun bangun. Aisyah tengok waktu Nabi SAW bangun berdiri tu, Nabi SAW menangis sampai basah janggut dia. Nabi boleh menangis sampai basah janggut dia, menangis. Padahal Nabi SAW ni maksum, tak ada dosa dia. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allah jamin dia dosa sebelum akan datang. Tak ada dosa langsung, tapi menangis sampai basah janggut dia. Nabi SAW duduk Nabi SAW sampai basah pangkuan dia, tangisan dia. Nabi SAW baring sampai basah tempat pembaringan dia disebabkan tangisan dia. Subhanallah, kita tak boleh menangis, tuan-tuan. Apa jadi dengan kita ni? Sampai air mata setitik pun tak boleh nak keluar ni. Tuan-tuan, tuan-tuan tak risau ke? Tak risau betapa kerasnya hati kita sampai langsung tak boleh nak keluar air mata. Takutlah, tuan-tuan. Ada satu riwayat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ulama dua khilaf tentang kedudukan kisah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia nak ambil pengajaran. Satu hari, seorang lelaki dia pergi depan Allah, tengok dosa dia banyak. Duduk dekat padang mahsyar tu, tengok dosa dia banyak. Lalu subhanallah, dia kata, habis dah aku hari ni. Waktu tu semua jadi saksi, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, semua dosa-dosa dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu bila tangan, kaki semua jadi saksi, maka bertampuk-tampuklah dosa depan dia. Dia nak kata apa dah? Tak boleh nak buat apa dah, sebab semua jadi saksi dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah sebut. Nah, pada hari dikhatamkan mulut-mulut depa. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu yang bercakap tangan-tangan dia. Lagi yang menjadi saksi kulit-kulit. Semua duk cerita semua benda-benda maksiat dia buat, bertampuk, banyak maksiat dia buat. Dia dah takut dah. Habis dah aku hari ni, neraka lah aku hari ni. Tuan-tuan, tiba-tiba ada satu suara kecil. Dia kata, ya Allah, kalau semua jadi saksi atas perbuatan maksiat dia, aku pun nak jadi saksi juga, boleh tak? Siapa dia ni? Bulu mata. Bulu mata kata apa? Saya nak jadi saksi, malam-malam ada air yang keluar daripada mata dia duk kena tubuh saya. Dia duk menangis dengan dosa-dosa dia. Tidakkah dijanjikan orang yang menangis daripada dosa ni akan menghalang pada api neraka? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu subhanallah, dia diselamatkan dengan air mata yang keluar. Yang jadi saksi dia apa? Bulu mata dia. Kita bulu mata tak boleh jadi saksi, tuan-tuan, sebab air mata tak pernah keluar sebab dosa. Takut. Pasal apa tak boleh menangis? Sebab tak rasa dosa. Faham tak ni? Yang kedua, apa tanda kita tenggelam dalam dosa, tuan-tuan? Kita hilang keinginan untuk melakukan ibadat. Tak sedap ibadat kita, tak seronok, kita tak feel, kita tak dapat menghayati ibadat. Sebab tu kita setiap kali kita nak buat ibadat, kita terpaksa untuk paksa diri kita untuk kita buat ibadat. Sebab kita dah hilang keinginan, kesedapan untuk buat maksiat, untuk buat kebaikan tersebut. Kadang-kadang saya duduk terfikir lah, subhanallah, saya ingat daripada kecil-kecil dulu mak kita duk pesan kita suruh semayang. Benda kalau kita ulang-ulang buat, lama-lama dia jadi lali. Orang sini cakap apa? Tempat saya cakap mangli. Sini cakap apa? Oh tu orang sini tak ada bahasa banyak, tuan-tuan. Kita jadi apa? Kita dah jadi lali dengan benda tu. Betul tak ni? Oh tak. Duduk mana ni? Ni duduk dekat ni kampung tersusun ni, Tasik ni. Kerja kat mana ni? Kerja kat Penang tu. Tu dia punya joh. Mula-mula waktu dapat posting tu, punya joh pasal johnya nak pi, johnya nak pi. Bulan 5 tahun dah kerja kat sana. Kita duduk mana ni? Duduk Ipoh. Ni kerja kat Penang ni. Tak ada apa dah, biasa dah, tak ada apa. Tengok ni, benda kita ulang-ulang lama-lama jadi biasa. Tapi dalam bab ibadat tak pernah yang biasa. Dalam bab ibadat tiap-tiap hari duk paksa. Daripada dulu sampailah ni 40 tahun dah duduk semayang. Macam tu yang kena paksa. Waktu umur terkejut. Waktu umur 7 tahun dulu, tuan-tuan salih syamat, mak kita kata apa? Masuk waktu dah habis semayang tu. Sah, kata kat mak dia. Kejar, kata kat mak dia. Waktu umur 7 tahun. Lah ni umur 45 tahun. Isteri kata apa? Abang masuk waktu tu habis semayang tu. Sah, sama. Sama je benda dulu ni. Dulu kecil-kecil Ultraman ni, Ultraman ni. Besar-besar ni apa? Saat ni Ustaz ni. Sama, tuan-tuan. Waktu kecil tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu dah nak semayang dah. Waktu besar-besar ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah masuk waktu pula dah, baru je semayang masa. Sama, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tak ada feel. Kita masih duk mujahadah selepas 40 tahun duk semayang. Pelik kan? Pelik. Tuan-tuan, baca Quran sama. Waktu kecil-kecil tu baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi tabarak. Waktu kecil tu. Lah ni pun sama. Tabarak sama dia. Sangkut. Pasal apa? Pasal apa? Sebab kita tak dapat manis dia. Kita tak dapat sedap dia. Gaya nak manis sikit, suntik dengan dosa. Gaya nak manis sikit, suntik dengan dosa. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita ni, lala ni duk belajar main masjid, buat amal sikit-sikit. Betul tak ni? Tu pun sembahyang sunat tak buat. Siapa tak buat sembahyang sunat? Angkat tangan tengok. Confirm tak angkat? Lepas mayang maghrib dia bro pekat keluar. Pasal apa tak sembahyang sunat? Tak apalah ustaz, sunat je kot. Tuan-tuan, tak ada, tak sedap, tak seronok nak buat. Walah buatlah, bukan untuk orang lain. Sembahyang sunat tu untuk kita nak tampung sembahyang kita yang tak sempurna tadi ni. Kena paksa diri juga, bangun juga. Ya Allah, susah sangat Allahu Akbar sembahyang. Dah masalah Muhammad. Ni susah. Tuan-tuan,
Tapi subhanallah, ada ketika dulu yang kita tenggelam dalam maksiat. Tuan-tuan boleh rasa sekarang ni, waktu kita duduk seronok-seronok nak main masjid ni, kita bersungguh nak sembahyang ni, nak pergi sembahyang jemaah ni, keinginan kita untuk buat maksiat tu kurang. Betul tak ni? Tuan-tuan tengok environment kita pun dah berubah. Tak sama macam waktu kita dulu, waktu duduk tenggelam dengan maksiat. Waktu dulu malam minggu ni, malam-malam yang nak main ni, nak cuti ni, tuan-tuan tengok plan kita macam mana waktu tu. Nak pergi mana? Pergi tengok wayang. Nak pergi mana? Nak pergi karaoke. Malam minggu nak pergi mana? Nak pergi disco. Betul tak ni? Mengaku dah ni. Tak payah duk tunjuk soleh sangat lah. Kita buat benda tu dulu tuan-tuan. Kita tak kisah semayang isyak kita, tak semayang. Subuh pagi-pagi kita tak semayang tuan-tuan. Waktu tu kita rasa apa? Kita rasa kita seronok sangat nak buat maksiat. Seronok, hati kita cenderung sangat. Dan punya jalan maksiat punya banyak. Kawan-kawan boleh telefon, jom kita pergi, mudah aja untuk kita buat maksiat. Sekarang ni bila kita makin duduk dekat dengan agama, dekat dengan masjid, dekat nak buat ibadat, tuan-tuan tengok halangan-halangan untuk kita buat maksiat. Kawan-kawan kita yang macam tu dah tak telefon kita dah. Betul tak ni? Dalam grup WhatsApp tuan-tuan, dia siap kick kita keluar lagi pada grup WhatsApp, grup WhatsApp tu. Dia kata dia ni ustaz ni payah sangat, kira kick kita keluar lah. Mana Facebook kita tuan-tuan dia unfriend, block pula tu. Faham tak ni? Orang-orang yang macam duk ajak kita ke arah kemaksiatan dah mula menjauhkan diri daripada kita. Pasal apa? Pasal Allah nak selamatkan kita. Sebab kita dah mula mendekatkan diri kita ke arah kebaikan, maka yang sebelah sana dia makin berkurang. Tapi waktu kita dulu duk cenderung sebelah sana, ke arah kebaikan kita sangat kurang. Nampak tak? Ini susunan Allah. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka kesan kedua daripada kita melakukan kemaksiatan ni apa? Kita hilang keinginan untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga tuan-tuan, apa dia? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita tak merasakan kemanisan dalam ibadat. Tak ada. Semayang tak khusyuk, ibadat tak sedap. Tuan-tuan, baca Quran tak seronok. Orang kata zikirlah, zikir bagi tenang hati. Allah sebut dalam Quran, hati gelisah, baca Quran, zikir. Dia zikir tapi hati dia tak tenang. Pelik. Orang kata, Ibnu Mas'ud kata, bila mai seorang lelaki jumpa, wahai Ibnu Mas'ud, saya ni hati saya ni gelisah lah. Gelisah, rasa sempit, rasa gelisah. Nak buat macam mana wahai Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud kata apa? Pergi cari 3 tempat ni, hati kamu hilangkan gelisah. Yang pertama, pergi mana? Baca Quran. Pergi duduk dalam majlis orang baca Quran, maka hati kamu akan hilang gelisah. Kamu dengar orang baca Quran, hati kamu akan hilang gelisah. Kamu baca Quran, hati kamu akan hilang gelisah. Tuan-tuan, jawab ikhlas dalam hati ni. Kalau tuan-tuan dengar orang baca Quran, duduk dalam majlis baca Quran, hati tuan-tuan jadi tenang ke? Hati tuan-tuan rasa macam nak tutup tu cepat-cepat. Kalau tuan-tuan dengar radio orang baca Quran, hati tuan-tuan rasa sedap, rasa tenang ke? Ataupun rasa macam tuan-tuan nak tutup switch tu, nak tukar pergi channel lain yang bukan orang baca Quran? Tuan-tuan jawab sendirilah hati. Faham tak ni? Antara tuan-tuan duk tengok TV, tuan-tuan duk dengar muzik, yang mana lebih sedap di antara dengar muzik itu dengan dengar Quran? Tak payah orang duk cerita, kita sendiri boleh tahu apa hati kita rasa. Sepatutnya tak ada lirik paling indah dalam dunia melainkan lirik-lirik yang Allah susun dalam Quran. Betul tak ni? Setuju tak? Tapi kita berasa apa? Lirik yang manusia susun lebih sedap lagi daripada Quran. Sebab hati kita rasa macam tu. Betul tak ni? Kita kata, Ustaz, Quran kami tak faham. Tapi kalau nasyid tu kami boleh faham lah dia bahasa. Siapa kata nasyid kita faham je seronok? Yang kita tak faham pun seronok. Lau kana bainana al-habib. Faham tak ni? Faham tak tu? Tak faham, tapi seronok je dengar. Betul ni? Tu yang budak Indonesia apa, Nisa apa, Sibian apa, duk menyanyi, meleleh layak liok tuan-tuan duk dengar. Ni seronok, tak faham sebatah pun. Nak cerita, kalau cerita faham tak faham itu menyebabkan sedap? Tak. Ada lagu yang kita dengar kita tak faham sebatah pun, tapi sedap kita dengar. Sepatutnya Quran lagi sedap pada yang tu. Tapi hati kita menentukan sebaliknya. Maksudnya bukan masalah Quran, tapi masalah hati. Faham tak ni? Saya semua. Yang kedua, kata Ibn Mas'ud, pi duduk dalam majlis ilmu, hati kamu jadi tenang. Betul tak ni? Duduk dalam majlis ilmu, hati tenang. Tenang tak lah ni? Ni tanya ni, tenang tak? Tenang lah, baru pukul 8.20. Tu
Tunggu tengok lagi pukul 9.20 lagi jadi jalan. Dia menyakap boleh tahu lah tuan-tuan. Subhanallah. Dia dah start belunjuk kaki macam tu, dia urut betih picit ibu jari, tahu lah ustaz, about time to break lah ustaz. Ni dia tengok muka ustaz, tengok muka pintu, tengok muka jam, tengok muka jam, tengok muka pintu, tengok muka ustaz, tengok muka kawan dia. Bila nak berhenti ni, dia gelisah tuan-tuan. Sepatutnya bila duduk dalam majlis ilmu dia bawa tenang. Pasal apa tenang? Pasal jalan-jalan kebaikan. Pasal apa tenang? Pasal Allah melimpahkan sakinah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, bila berhimpun satu kaum di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, mendengar kitab, mengajar kitab dan belajar kitab, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan melimpahkan ke dalam hati mereka ketenangan. Allah limpah tenang. Dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmat. Malaikat akan duduk bersama-sama dengan mereka. Nama-nama mereka disebut di sisi makhluk-makhluk Allah yang lain. Sepatutnya rasa apa? Tenang. Tapi kita rasa tak tenang, rasa gelisah, rasa tak seronok. Dan sallallahu alaihi wasallam. Kedua. Yang ketiga, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, nak tenang jiwa ni pergi mana? Pergi cari masa untuk bersendirian dengan Allah. Ambil masa untuk duduk sendiri-sendiri dengan Allah. Bangkit qiyam mulai 3-4 pagi, bangkit sembang dengan Allah, menangis, sembang-sembang luah perasaan pada Allah. Tuan-tuan sekalian, Ustaz Syamad, sepatutnya hati kita jadi tenang. Tapi kalau duduk majlis ilmu tak tenang, duduk sendiri dengan Allah tak tenang, dengar orang baca Quran pun tak tenang, doa pada Allah, kata Mas'ud, minta apa? Minta Allah tukar hati baru, sebab itu dah rosak dah. Rosak pasal apa? Pasal dosa. Kau faham tak ni Ustaz Syamad? Jadi subhanallah, hilang apa? Hilang kemanisan dalam ibadat.